Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bina'amatihi tatimmu salihat, nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu أشهد أن محمدا عبده ورسوله ففهمنا سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دول الجبال سبحا فكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا رب الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sentiasa dipanjang umur kita dan kita sentiasa dalam ibadah kepada Allah dan kita bertuah kita termasuk golongan yang disebut Rasulullah ialah golongan yang bertuah itu, golongan yang bahagia itu adalah orang yang sentiasa panjang umurnya tetapi sentiasa di dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis kursi, qala Allah azza wa jalla kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadzal hadisul hasan, ini adalah hadis yang baik lidzati dan perawinya sangat baik. Firman yakni sabda Nabi sallallahu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis kursi, bermula tiap-tiap kebajikan itu dibalas dengan 10 ganda hingga 700 ganda melainkan puasa, maka iaitu bagiku aku membalas dengan dia. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab ini Syekh Abdul Samad Falimbani dinakal daripada Imam Razali rahimahullahu ta'ala yang menyatakan Nabi SAW bersabda dalam hadis kursi, yakni Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam hadis kursi, iaitu bermula tiap-tiap kebaikan kebajikan dibalas dengan 10 ganda hingga 700 ganda. Ibadat-ibadat lain bila kita buat dengan ikhlas pada Allah, dari kadang-kadang daripada 10 sapalah diganda lagi hingga 700 kali ganda, ni ibadah-ibadah lain. Kita buat ibadah sembahyang, sedekah, ibadah haji baitullah, ibadah-ibadah yang lain lagi banyak, ibadah sunnah itu sunnah ini, maka daripada 10 kebaikan diganda oleh Allah sampai 700 ganda. Itu hebat. Siapa yang mengerjakan ibadah pada Allah dengan ikhlas, dengan sentiasa mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Illa siyam, melainkan puasa. Puasa ni khususnya puasa di bulan Ramadan, puasa yang fardu ni. Adapun puasa ni kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Adapun bagiku, adapun melainkan puasa, maka iaitu bagiku aku membalas dengan dia, dengan ni puasa ni. Adapun ibadah puasa ni dia luar biasa sikit. Allah Ta'ala kata puasa ni hak aku dan aku akan membalas. Apa maksud?
yakni orang yang berpuasa betul-betul mengikut hakikat puasa itu, Allah Ta'ala kata ikut aku nak bagi berapa ke, lebih 1000 berganda-ganda lagi. Sebab itulah kita bila mari bulan Ramadan, bulan yang diganda-ganda, bulan yang diganda pahala. Orang tu melakukan pahala sikit, Allah Ta'ala ganda. Sebab apa? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kerana puasa ni ialah bagiku, hak aku, dan aku akan beri kepada sesiapa yang aku kehendaki. Maksudnya ada pun ibadah puasa ni ia tidak ada had. Ikut kata Allah, ikut aku nak bagi banyak mana kepada hamba-Ku. Hamba-Ku dia di bulan puasa, di bulan Ramadan, dia qiyamul lail, baca Al-Quran, baca ni, buat ibadah tu, bermacam-macam lagi kebaikan dia buat di bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala kata aku boleh ganda, ikut aku. Ini di dalam hadis kursi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan bahawasanya puasa itu bagiku dan aku membalas dengan dia. Ada pun ibadah lain Allah Ta'ala 10. Mana ke 10 kalau ada ganda sampai 70 kali ganda, hebat juga. Tetapi kalau puasa saja ada ibadah itu tak jadi. Maksud puasa Allah Ta'ala kata hak aku dan aku akan balas. Hak sesuka aku ni aku nak balas macam mana hamba-Ku ni, ialah orang yang puasa mengikut hakikat puasa sebenar, seperti mana disebut oleh Imam Razali di belakang tu, iaitu menjauhi segala larangan Allah dan mentaati segala suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di antaranya puasa yang hakikat sebenar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi la khulufu fami as-sa'im atyabul 'inda Allah min rihil misk." يقول الله عز وجل إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي وصيام لي وأنا أجزي به. Hadis ini juga dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadal hadis hasan, ini yang sahih. Dan daripada Nabi SAW bersabda, demi Tuhan yang nyawaku dijadikan dengan qadarnya, yakni dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sungguhnya bau mulut orang yang puasa itu terlebih harum pada Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada bau kasturi. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Azza wa Jalla, hanya sungguhnya meninggal ia akan syahwatnya dan makannya dan minumnya kerana aku, maka puasa itu bagiku dan aku membalas dengan dia. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan demi, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan demi Allah, ini adalah perkara yang menjadi syarat tahqiq, bahwasanya demi nyawaku dia di dalam qadarnya, dan ini dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di dalam kekuasaan biyadi, yakni di dalam kekuasaan Allah. Mulut orang yang berpuasa itu terlebih harum di sisi Allah melebihi kasturi ni. Tu lebih. Walaupun zahir dia bau tidak wangi, busuk, tetapi di sisi Allah dia wangi, melebihi kasturi. Kerana firman Allah, sebab apa? Sebab apa jadi wangi daripada kasturi ni? Kerana hanya sesungguhnya meninggal ia akan syahwatnya dan makannya dan minumnya. Begitu. Kalau tinggal makan saja, minum saja, maka hakikat mulut itu dan mulut yang berbau itu busuk sungguh, bukan melebihi kasturi, bukan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau jaga syahwatnya, perkara dilarang oleh Allah, menjaga perkara yang disuruh oleh Allah, jaga, laksanakan dan menjauhi segala maksiat yang ditegah oleh Allah, maka mulut dia itu lebih hebat, lebih bau di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala melebihi kasturi. Lalu Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya Allah menyatakan, aku akan membalas dengan dia, iaitu puasa, dan puasa itu bagiku dan aku akan membalas. Tu hebat puasa.
Itulah banyak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala panjang umur kita, biar kita dapat masuk di bulan Ramadan. Puasa-puasa sunat kita laksana dah. Ni puasa fardu pula ni yang besar fadilatnya. Allah Taala kata bagiku, dan aku akan membalas baginya ni. Ni hebat ni. Lebih-lebih lagi kita dekat dengan bulan Ramadan, maka kita disuruh memperbanyakkan yang diajar oleh Rasulullah SAW, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Itu yang diajar oleh Rasulullah, supaya kita membanyakkan, supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan banyak di bulan Rajab ni. Apa-apa kebaikan kita kutip-kutip, kita cebok, supaya kebaikan itu menjadi satu rahmat. Bila satu rahmat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjang umur kita dan kita bertemu dengan bulan Ramadan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala musannif rahimahullahu taala, dan lagi sabda Nabi SAW, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan fala yadkhuluhu illa sha'imun. Artinya, sabda Nabi SAW, bagi syurga itu pintu dinama baginya ar-rayyan, maka tiada masuk akan dia melainkan orang yang berpuasa. Adapun pintu ni, syurga ni dia ada nama pintu ni ar-rayyan. Hebat pintu ni. Tu dia banyaklah. Babus Sebiang, pintu budak-budak. Tu pintu budak-budak, yang mana Rasulullah kata siapa yang buat baik kepada kanak-kanak, bukan anak dia saja, bukan cucu dia saja, dia buat baik kepada anak-anak, dia rosak kepala, hak tak ada ayah, anak yatim, imsah ra'sahu maqaddam ila warasihi, daripada belakang sampai ke depan. Hak panggil anak yatim, rosak daripada belakang sapu ke depan. Hak ada ayah, bukan anak yatim, iaitu rosak daripada depan sapu ke belakang, buat baik, maka dia akan duduk pintu kanak-kanak tu. Itu dapat masuk pintu tu. Dan banyak lagi pintu duha. Yang antara lagi pintu ar-rayyan, iaitu bagi orang yang berpuasa ni. Puasa yang meninggal syahwatnya dengan menuruti perintah Allah dan melaksanakan segala-galanya Allah dan sentiasa mengharap redha Allah, dan lebih lagi dah waktu hak zahir makan minum tu dia meninggalkan, maka dia akan dapat duduk seperti mana Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ni dia dapat masuk belaka pintu syurga ni ar-rayyan. Hebat. Itu di antaranya disebut oleh iaitu para ulama, seperti mana dalam kitab, kalau kita lihat dalam kitab Maqasudus Saum, hebat kitab ni, kitab Arab lah. Itu dah antara nakab. Dan kitab Maqasudus Saum, orang-orang yang berpuasa ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala pelihara dia. Tapi apa yang disebut oleh salah satunya penghuni syurga ni ar-rayyan, iaitu orang yang menjaga 6 adab. Salah satunya 6 adab yang disebut oleh, saya tengok dalam kitab Maqasudus Saun. Hebat kitab ni. Kitab ini dikarang oleh Abu Abdul Aziz Abdul Salam As-Sulami Ad-Damashqi Al-Miski Al-Syafi'i, ataupun dikenal sebagai Syekh Izzuddin Abdul Salam. Hebat kitab tu. Ada kitab Arab namanya Maqasudus Saum. Syekh Abdul Salam, Syekh Izzuddin Abdul Salam ni, kalau kita kenalilah, cuma saya nak tengok apa dia kata orang yang akan mendapat pintu ar-rayyan tu. Itu dia bermazhab Syafi'i. Dia belajar ilmu ni ketika usia tua dah. Kerana sebab apa? Berbanding ulama lain mengaji muda-muda setengah tu, dia disebabkan faktor dia ni orang panggil lahir dari keluarga miskin yang berkekurangan. Dia bukan keturunan raja, bukan keturunan ulama ni, Syekh Izzuddin Abdul Salam. Bahkan dalam kitab itu menceritakan dia belajar di usia yang tua macam-macam dengan ulama, dan dia tetap pilih untuk bermujahadah. Suatu hari di siang hari dia cari nafkah untuk keluarga dia, susah, miskin. Syekh Abdul Salam ni, iaitu Syekh Izzuddin Abdul Salam ni, dia digelar sebagai
Bai'al Muluk, penjual raja-raja, dan digelar sebagai Syekhul Islam, dan digelar juga Ahadul A'immah Al-Ahlam, salah seorang ulama yang terkenal. Dia lahir pada 577 Hijrah. 577 Hijrah, mati dia 600 Hijri. Dia ni ditanam di Kubra di Mesir. Yang mana dia ni sehingga Al-Imam Syekh Tajuddin As-Subki rahimahullahu taala dia letak dalam kitab, nama kitab Syekh iaitu Syekh Tajuddin As-Subki, nama dia Tabaqal Syafi'iyah Al-Kubra. Hebat kitab para ulama ni kalau kita tengok, menceritakan kisah perjuangan Syekh Izzuddin Abdul Salam ni. Ni Syekh Izzuddin Abdul Salam ni, dia ni cinta sangat kepada ilmu ni. Di suatu hari dia bermalam di masjid hal keadaan Damaskus di Syria tu. Di Syria tu, di Damaskus, iaitu dia duduk tepi masjid. Kalau kita surah agak duduk luar, duduk tunggu tok syekh tunggu mari nak menuntut ilmu ni. Hebat ni, di usia yang tua ni. Tapi dia bawa bekalan tak cukup sebab dia lahir daripada keluarga miskin, serba kekurangan. Sehingga dia sejuk ni menyebabkan dia terasa keluar sesuatu air. Menyebabkan dia pun kejut, dia pergi mandi. Sejuk ni, dingin. Dia pun tidur, dia kejut, dia rasa sampai 3 kali dia tak pergi mandi. Tiba-tiba dia mendengar suatu suara, yang mana suara itu yang menyatakan pada Syekh Izzuddin Abdul Salam. Dia kata, wahai Ibnu Abdul Salam, apakah yang engkau kehendaki? Apa yang kamu nak sebenarnya? Ilmu ataupun amal? Dia kejut secara sepotong, dia kata ilmu, kerana dengan ilmulah aku boleh beramal. Ni hebat. Ilmu, dengan pentingnya ilmu, seseorang itu akan mendapat menyempurnakan amal. Sehinggalah dia, bila dia bangun pagi, malam tu dia bermimpi, ada suara mari menyatakan kamu nak ilmu ke kamu nak amal. Dia kejut, lalu dia kata saya nak ilmu, kerana dengan ilmulah saya dapat beramal. Siapa tu hebat ni. Lalu pada siang hari dikatakan sebagai futuhat. Allah Ta'ala beri kebukaan hati dia ni, keikhlasan, mujahadah dan dalam melaksanakan ilmu Allah ni. Lalu ketika itulah dia dibuka cerah, sehingga dia dapat hafal kitab-kitab Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala dengan cepat. Dia cepat hafal, tajam ingatan dia. Sehingga dia pula pergi belajar ilmu-ilmu hadis di antara Syaikhuddin Al-Hamid, dan begitu juga Imam Fakhruddin Ibnu Asakir. Hebat belaka ni. Itu banyak lagi cerita dia ni, yang mana sebab aku dia gelar dia sebab ulama yang tegah ni. Syekh Izzuddin Abdul Salam ni, dia seorang ulama tegah. Yang mana kita cerita pada malam Jumaat baru ni, ulama bukan ulama jahat. Dia ni berani menyatakan kebenaran, sehingga bila dia duduk, dia jadi mufti di Damaskus di Mesir, di Syria itu, dia bertembung dengan Syekh iaitu iaitu Saleh. Yang mana Saleh ini dia takut kepada Sultan ketika itu, Najmuddin Al-Ayyub, Sultan Mesir ketika itu. Lalu dia perpakat dengan tentera Salib kafir ni untuk tolong dia. Lalu dia jual ni senjata-senjata. Lalu ni Syekh Izzuddin Abdul Salam larang, wallahi hazal haram, itu perbuatan haram. Lalu dibuang, dia buang, pecat selalu. Ni dia buang selalu. Ni zaman dulu ni, tak boleh tegur kebenaran, buang selalu, pecat selalu. Ini dia berlaku. Tak heranlah kalau berlaku zaman kita apa ke. Ni bila begitu, dia pun larilah. Lalu Syekh iaitu pemerintah Mesir Damaskus ketika itu menyatakan dia sebab salah aku ni, kena minta balik, kena rujuk balik kepada ni Syekh Abdul Salam ni, Syekh Izzuddin Abdul Salam. Lalu ketika itulah dia kata, dia perintah orang kanan dia pergi jumpa Syekh Izzuddin, kamu kata aku akan ambil balik kamu, tapi kamu mesti mencium tanganku. Lalu Syekh Izzuddin menjawab, demi Allah, si miskin, aku tidak akan mencium tanganmu.
lebih-lebih lagi kamu nak mencium tangan aku, sama kali aku tidak. Sehingga diletak dalam penjara, kisahnya panjang. Jumpa dengan ni sampalah pergi Mesir pula jadi mufti. Sehingga orang yang Baitul Mal, orang yang jadi umara, pemimpin, ambil lagi Baitul Mal ketika itu. Syekh Izzuddin haramkan sehingga dibuang sehingga pengikut di situ nak ikut juga dia. Lalu ikut sekali tu Syekh Najmuddin Al-Ayyub panggil balik dia. Ceritanya cukup panjang. Jadi mufti kerana ketegasan dia. Ketika itu tak ada pun hebatnya Syekh Izzuddin Abdul Salam, ketika itu tidak ada pun para ulama su yang memberi fatwa. Apalah begini. Hari ini kita tak kira di mana saja. Bila ada seorang ulama yang memperjuangkan agama Allah dan menyatakan suatu kebenaran, marilah ulama itu, marilah ustaz ni, marilah orang ni. Bapa begini. Tak sokong, tak bagi kekuatan. Syekh Izzuddin Abdul Salam, ketika itu para ulama memberi sokongan kepada dia kerana dia menyatakan kebenaran. Tu hebat. Panjang kisah panjang lagi berkaitan dengan kehebatan Syekh Abdul Salam. Cuma saya nak cerita berkaitan, dia kata orang yang akan mendapat pintu Ar-Rayyan, salah satu dia kata jaga 6 perkara. Dia kata jaga 6 perkara ni. Pertama, hifzul lisan wal jawarih al-mukhtalafi. Iaitu pertama sekali, hendaklah kamu menjaga lidah kamu dan anggota badan kamu daripada berbuat maksiat pada Allah. Pertama, jaga lidah, jaga anggota badan daripada melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang nak membatalkan puasa kamu, ada orang yang nak membatal puasa kamu ataupun nak membatal pahala puasa kamu, katakanlah kepada dia hak biasa kita dengar, ana shaim, aku puasa ni, aku puasa hari ni. Kau begitu. Tu selamat supaya dia reti dia nak batal puasa kamu dan dia nak membatal pahala puasa kamu. Kamu kata pada dia ana shaim. Kedua. Ketiga, kamu selalu membaca doa tak kala membuka puasa, jangan tinggal doa berbuka puasa ni. Tu Allahumma laqasamtu wa ala rizqika aftartu zahabat zamatul latilru sabatul ajil insyaallah. Ataupun tambah lagi alhamdulillahillazi a'anini fasamtu wa rizqi fa aftartu. Itu dalam kitabnya yang mana segala puji bagi Allah untuk kami dan kami berbuka dengan rezeki yang Engkau bagi, dan Allah zahabat sama'u, iaitu kedahaga telah pergi dan orang-orang tekok kami sudah basah dan pahala sudah ditetap oleh kami. Alhamdulillah. Dan nak baca lagi alhamdulillahillazi a'ani fasamtu wa rizqi wa rizqini fa aftartu. Segala puji bagi Allah, milik Allah yang menolong aku ni sehingga aku dapat puasa. Alhamdulillah, Allah Taala beri kekuatan aku dapat berpuasa ni pada hari ini ni, dan aku sehinggalah aku dapat berbuka ni. Itu disebut oleh Imam Izzuddin Abdul Salam, iaitu yang ketiga. Dan yang keempat, kata Syekh Izzuddin Abdul Salam, amalkan sunnah-sunnah Nabi, yakni berbuka dengan kurma, air atau yang kita buat semua tu. Buka perkara-perkara baik tu yang di sunnah Nabi tu. Buat amal, niat daripada sunnah Nabi SAW. Yang kelima, buat juga sunnah Nabi SAW. Mana? Bersegera berbuka. Segera berbuka. Yang duduk dekat-dekat nak buka puasa, yang duduk ngayak tak lain, buka segera. Ini kata Syekh Izzuddin Abdul Salam. Dan yang keenam, takhirkan sahur. Kalau boleh sahur tu takhirlah. Takhirkan sahur kerana ia merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 6 perkara tu yang disebut oleh Imam Izzuddin Abdul Salam. Yang pertama, jaga lidah dan anggota badan daripada maksiat pada Allah. Yang kedua, kalau ada orang yang nak membatalkan pahala puasa kita dan nak membatal puasa kita, kata aku berpuasa. Yang ketiga, baca doa berbuka puasa. Yang keempat, iaitu berbuka dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, kurma ataupun air atau buah-buahan. Yang kelima, segera berbuka puasa. Yang keenam, iaitu akhirkan sahur. Mana disebut itu maqasidus saum, kitabul maqasidus saum li Imamil Izzuddin Abdul Salam. Tu hebat ulama ni. Ni nama dia Izzuddin Abdul Salam. Kisahnya cukup panjang. Itu di antara disebut oleh para ulama dalam kitabnya. Dan
kata Imam Razali rahimahullah taala, fa hadzal qadru yakfika wa iza tabatul min jarhi. Ni Imam Ghazali pun hebat juga. Kalau kita tengok kisah-kisah Imam Ghazali dalam kitab-kitabnya hebat. Bagaimana, insya-Allah kita akan sambung sedikit berkaitan dengan kisah Imam Ghazali, bagaimana hebatnya Hujjatul Islam digelar bagi Hujjatul Islam, sehingga ada orang yang kritik uduh-uduh pada Imam Ghazali. Ia baca kitab Imam Ghazali, bagaimana hebatnya mujahadah dalam menuntut ilmu Allah, dalam mengharap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita akan sambung balik, insya-Allah, waktu panjang. Itu pada kata Imam Ghazali, fa hadzal qadru yakfika wa in tabata min syarh at-ta'am min bidayatil hidayah. Betul-betul situ. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini menjadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberi keberkatan kita dan berlejat, sentiasa bertambah kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita ini hamba-Nya dan mendapat redha Allah SWT, dan sentiasa dijagakan ibadah kita di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamil al-afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala